Hai anak-anak, sebelum ini kita dah belajar tentang kepentingan imunisasi. Daripada topik tersebut akan membawa kepada topik hari ini yang ada kaitan dengan sistem keimunan yang mantap. Ini adalah topik yang kita akan belajar hari ini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 87 atau join slide cikgu saja ya. Dah sedia? Mari kita mula. Objektif hari ini adalah mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap dan mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara. Untuk mencapai objektif ini, kamu perlu menerangkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap dan menerangkan kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara. Sebelum itu, kamu dah belajar tentang sistem keimunan kan? Masih ingat tak, adakah manusia mempunyai sistem keimunan semula jadi? Okey. Badan manusia dilengkapi dengan pelbagai sistem termasuklah sistem keimunan. Apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan atau terlalu banyak toksin, sistem keimunan akan menjadi lemah. Jadi kita akan lihat 4 punca sistem keimunan menjadi lemah iaitu pengambilan gula secara berlebihan, terdedah kepada pencemaran udara, terdedah kepada pestisid dan mengalami tekanan perasaan. Yang pertama sekali kita lihat pengambilan gula secara berlebihan. Ini boleh menyebabkan sistem keimunan kita menjadi lemah ya. Okey. Yang kedua, terdedah kepada pencemaran udara seperti yang kamu lihat dalam gambar ni ya. Okay, apabila bukan ini saja, ini di bahagian kilang kita boleh lihat apabila exhaust kereta mengeluarkan asap yang berlebihan, lepas tu bila hisap rokok, okay, cikgu rasa kamu dah pernah dengar frasa dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai second hand smoker. Okay, second hand smoker di mana orang yang berada di kalangan orang yang selalu hisap rokok. Kita yang tak hisap rokok ni pun ada kesan dia juga. Okay, kesan dia sama juga seperti orang yang hisap rokok. Okay, kita boleh dapat kanser. Okay. Yang ketiga, terdedah kepada pestisid. Jangan kamu tengok macam dalam gambar ni, kamu nampak beberapa petani, okay, mungkin petani lah, okay, cikgu anggap petani dia spray, buat semburan pestisid untuk membunuh kulat-kulat, bakteria ataupun benda-benda yang haiwan perosak ya, menggunakan pestisid bila dia sembur racun-racun perosak ni. Itu boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Okay? Sebab ini adalah satu bentuk pencemaran udara. Okay? Yang keempat, bila kamu mengalami tekanan perasaan, ini juga boleh menyebabkan sistem keimunan menjadi lemah. Jangan kamu pandang rendah dengan yang ini ya, sebab ini boleh terjadi. Jadi, kamu kena nilah ambil kira keadaan kesihatan kamu dari segi mental. Okay? Jangan sedih-sedih selalu, jangan stres. Okay? Lepas tu, alahan. Okay? Sebelum kita pergi ke yang seterusnya, kita tengok alahan. Alahan adalah satu tindak balas sistem keimunan badan terhadap alergen. Alergen ni adalah penyebab alahan. Okay. Dalam persekitaran yang biasanya tidak memudaratkan orang biasa yang tidak alahan. Contohnya, hama, bulu haiwan, habuk, debunga, spora, makanan seperti makanan laut, susu, telur, sengatan haiwan macam kena sengat lebah boleh menyebabkan alahan ya. Dia boleh menyebabkan orang tu sesak nafas. Okay, lepas tu mungkin tangan dia akan ada ruam merah-merah. Okay. Dan juga sesetengah ubat. Sebab itu kalau kamu pernah pergi ke hospital, dekat ubat tu ataupun kadang-kadang mereka dekat kaunter tu akan tanya ada alahan kepada ubat tak, sebab ada setengah orang ni dia boleh ada alahan kepada penicillin iaitu antibiotik, jenis antibiotik. Okay. Jadi
untuk mengatasi masalah punca sistem keimunan menjadi lemah ni, kamu kena amalkan keempat-empat kaedah ini. Yang pertama sekali, mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Kedua, beriadah dan menghirup udara segar. Ketiga, tidak merokok dan tidak terdedah pada asap rokok. Dan keempat, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, ya, dapatkan rehat dan tidur mencukupi. Okay? Pastikan kamu tidur 8 jam sehari. Okay? Sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Okay? Jangan kurang, jangan lebih. Kurang tak boleh, lebih pun tak boleh. Okay? Dia boleh mendatangkan masalah kesihatan kepada kamu. Bila kamu tak cukup rehat, itu akan mempengaruhi prestasi kamu sepanjang hari. Okay? Kalau nak macam tak cukup, bila waktu petang tu, kamu ambillah sekurang-kurangnya 20 minit, 15 ke 20 minit untuk tidur. Orang putih cakap afternoon nap. Okay, jangan lama sangat. Okay. Sebab itu untuk kamu kira boleh recharge badan kamu kembali ya. Okay. Jadi jangan main game sampai lewat malam ataupun kamu reply message dengan kawan pun sampai lewat malam. Okay. Pastikan kamu, kalau boleh, buatlah jadual waktu kamu sendiri ya. Yang kedua, beriadah dan menghirup udara segar. Okay, yang ini macam yang tidur tadi tu, untuk mengatasi masalah rehat yang tidak cukup tu, kamu boleh bersenam. Okay, bersenam. Lepas tu cuba untuk, walaupun keadaan kita sekarang ni memang tak boleh lah untuk menghirup udara segar, tapi lepas pandemik ni nanti, kamu ambillah kesempatan untuk pergi jalan-jalan, okay, jogging di tepi pantai ataupun di taman rekreasi. Okay, cuba untuk beriadah. Okay, sebab kesihatan mental kita perlu dijaga. Okay. Yang ketiga, tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Yang ini macam cikgu cakap tadi tu, kita yang berada di kalangan orang yang merokok boleh mendapat kesan yang sama, malah lebih buruk lagi berbanding orang yang merokok tu. Okay. Sebab kita memang akan dapat second hand smoker. Okay. Lepas tu kena jaga diri lah. Bila orang merokok tu, cubalah elakkan diri daripada berada di kalangan orang itu, ataupun boleh minta. Kalau minta dia tak nak bergerak, cuba pesan, kamu angkatlah daripada tempat tersebut. Okay? Elakkan daripada terdedah pada asap rokok. Yang seterusnya dan terakhir, lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okay, kamu boleh buat check up di hospital. Okay, setahun tu dalam masa, kalau kamu dah, yang ni biasanya untuk umur tertentu lah. Biasanya bila macam umur cikgu ni memang kena ambil pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali lah untuk cek jika ada masalah kesihatan. Okay, ini adalah salah satu amalan yang menguatkan sistem keimunan. Kalau ada soalan, jangan malu type dalam komen di bawah ya. Kalau malu juga boleh PM cikgu dalam grup WhatsApp kita. Tapi bila kamu tanya soalan, pastikan kamu nyatakan dengan spesifik apa yang kamu tak faham. Jangan bagi tahu cikgu tak faham. Cikgu pun tak tahu macam mana nak tolong kamu. Okay? Kena spesifik. Kena jelaskan bagaimana yang kamu tak faham. Okay? Sebab cikgu percaya benda yang kamu tak faham tu sebenarnya satu benda, dan dia boleh, bila tak faham satu bahagian tu, dia akan boleh mempengaruhi benda-benda lain. Okay? Jadi kena pasti apa masalah kamu dahulu ya. Jadi untuk tugasan hari ini, jawab soalan tersebut, okay, di dalam buku nota kamu, iaitu apakah kesan pandemik COVID-19 kepada keluarga kamu. Ambil gambar hasil kerja kamu, gabung jadi satu gambar, jika lebih daripada satu gambar, hantar ke dalam grup WhatsApp grup kita ya. Okay, jadi sampai di sini sahaja cikgu buat penerangan hari ini. Kalau tak jelas, macam cikgu cakap tadi tu, ada soalan, tanya dalam grup WhatsApp. Okay, terima kasih.